Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tap-tap screen dan share-share korang. Jangan lupa share live kita ni macam biasa. Ni pukul berapa? Oh, 10.30. Tidak terlalu lewat, tak lalu macam semalam kan. Tengok dulu keadaan ni bila dalam ni. Tap-tap screen korang dulu, share-share. Malam ni awal sikit lah, tak adalah awal sangat, tapi time yang menepati masa lah. Maknanya tak terlalu lewat orang kata. Sekejap Hai, tap-tap screen, share-share. Saya kena tengok dekat skrin yang berbeza, sama ada nampak rambut ke kat mana-mana, sebab dalam ni tak nampak sangat. Kalau thank you Awi, thank you so much for the hearts. Okay, dengar cerita lah. Saya tak tahu saya setiap kali saya live, saya tak tahu nak letak tajuk apa. Tapi berita yang terbaru dan berita yang paling latest adalah Cik Gubat ditahan hari ni. Ini menarik dan ada 6 report polis atas Cik Gubat. Polis panggil Cik Gubat enggan kerjasama masa dipanggil. Kejap lagi adalah tu klaim terpaling tertindas. Thank you penyokong Tegar. Hai yang baru masuk, tap screen. Thank you Ari. Dan satu report polis oleh Nurul Hidayah Ahmad Zahid juga ya. Dan tangkapan terhadap Badrul Hisham Shahrin atau Cik Gubat dibuat di Jalan Raja Laut bertindak atas waran tangkap Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur ekoran daripada keengganan beliau memberi kerjasama terhadap penyiasatan pihak polis setelah arahan menghadiri, thank you Cik Bunga, menghadiri penyiasatan di bawah Seksyen 111 Kanun Acara Jenayah dikeluarkan terhadapnya. Dan dia ditahan hari ini disebabkan keengganan beliau untuk dia ni keengganan beliau untuk dia hadir dan memberikan kerjasama. Saya heranlah dengan puak-puak Walaun juga ialah ketua-ketua pada Walaun ni. Mereka ini suka buat fitnah. Dia tahu apa yang dia sampaikan tu adalah fitnah. Sampaikan mereka ini takut untuk pergi berjumpa dengan pihak polis. Kalau anda takut nak berjumpa dengan pihak polis, kenapa anda melontarkan fitnah-fitnah yang tak munasabah ni? Jadi satu persoalan bagi saya, kenapa kamu melontarkan fitnah jika kamu takut nak berhadapi tindakan daripada polis khususnya. Dan fitnah terbaru Cik Gubat dalam video terbuka buat Zahid dan Nurul Hidayah. Biasa kita panggil Nurul Zahid lah kan. Pertama sekali, penipuan pertama adalah dia katakan rumah milik anak Zahid Hamidi. Gambar dan video yang tular adalah dikatakan milik anak Zahid Hamidi. Tapi anak Zahid Hamidi telah bersuara mengatakan itu bukan rumah dia, sampai dia wallahi wa tallahi semualah. Jika sekadar main petik saja kononnya ada rumah yang kini sedang diubah suai dan dibina, maka itu adalah rumah anak milik Zahid. Dan dia tak ada bukti yang sahih mengatakan demikian. Jika berani, patutnya Cik Gubat ni sesungguhnya dia tunjukkanlah bukti dokumen pemilikan tanah di tempat tersebut milik anak Zahid seperti mana yang dikatakan oleh beliau itu. Kan, dan penipuan apa lagi? Penipuan yang kedua, UMNO hilang populariti sebab Zahid. Dan UMNO tidak akan hilang populariti di bawah kepimpinan Zahid sebenarnya. Kalah dan menang pada pilihan raya itu adalah adat yang biasa. Bukankah PPBM juga pernah di PRM Melaka dan Johor pada satu ketika dahulu sehingga
Muhyiddin kononnya hendak letak jawatan. Sekurang-kurangnya tiada satu kerusi pun yang UMNO hilang deposit dalam PRN terbaru baru ni berbanding dengan Perikatan Nasional yang hilang deposit di 18 tempat. Dan penipuan 3, lantikan Ketua Peguam Negara supaya aturkan kes-kes mahkamah, khususnya Zahid. Saya nak beritahu satu perkara lah. Kerajaan Madani tidak pernah tergesa-gesa untuk melantik Ketua Peguam baru. Sebelum ini AG lantikan PN iaitu Tan Sri Idris Harun juga berkhidmat di bawah Kerajaan Madani dan dilanjutkan kontraknya di bawah kepimpinan Kerajaan Perpaduan. Jadi pada 3 Mac 2023 Idris Harun dilantik semula untuk tempoh 6 bulan walaupun bukan beliau lantikan Kerajaan Perpaduan. Penipuan yang nombor 4, Anwar gugur kes rasuah. Untuk pengetahuan umum lah, Anwar tiada kuasa untuk menggugurkan kes rasuah Zahid Hamidi walaupun Ketua Peguam Negara lantikan Perikatan Nasional Idris Harun sudah bersara awal, tapi dalam tarikh Zahid dilepaskan pendakwaan Ketua Peguam baru itu belum lagi clock in. Dia tak masuk kerja lagi. Dia masuk kerja pada 6 hari bulan. Takkanlah 4 hari bulan masa dia dilepaskan tu, hari tu juga dia draftkan apa yang dia 11 alasan pendakwaan tersebut. Tak logik. Kertas kerja tu mesti dibuat awal dah. Awal-awal seminggu sebelum at least, ataupun paling lewat lah nak katakan. Takkan dalam masa sehari. Takkan perbicaraan esok hari ni baru dia nak draftkan ataupun nak buat 11 alasan pendakwaan. Tak mungkin. Mestilah benda tu sudah lama mereka rangkakan. Tak ada orang tak macam kau walaupun buat kerja last minute. Tak logik. Tempoh tersebut adalah waktu AG lantikan Perikatan Nasional dan Muhyiddin yang masih bercuti. Jika benar kes boleh diatur dengan campur tangan PMS, mengapa pula dari segi politiknya Muhyiddin juga dilepaskan? Patutnya Muhyiddin, kalau dia ada mengaturkan kes, of course Muhyiddin yang orang pertama dia mahu masuk ke penjara kan. Okey. So penipuan yang kelima adalah kononnya anak Zahid terima buah Yayasan Akabudi. Yayasan itu organisasi yang ditubuhkan oleh Zahid tanpa menggunakan satu sen pun dari pihak kerajaan. Jadi situasi ini berbeza dengan Muhyiddin guna duit rakyat dan kerajaan untuk bina tiga dewan. Bagaimana dengan 3 dewan yang dibina di Pagoh itu? Meja aku kena langgar guys. 3 dewan yang bernilai 35 juta di Pagoh satu masa dulu. Kau ingat tak kita pernah heboh berkenaan dengan dewan tu? Kan? Begitu juga dengan kes Wan Saiful Wan Jana bawah meja yang guna wang rakyat dan kerajaan untuk masukkan 7 juta dalam akaun peribadi. Dan ya, kita nampak hari ini dia telah ditahan. Jadi idola kepada wala-walaun sekalian sekarang ni ditahan oleh polis kerana dia telah beberapa kali mengelak untuk di soal siasat. Untuk polis ni lakukan siasatan terhadap dia lah. Jadi itulah kita kata, berani buat beranilah tanggung. Betul tak? Jadi kalaulah polis nak siasat, kamu tak mau pergi, kamu nak lari, kamu sengaja mengelak, kan korang ni terpaling betul, terpaling yalah benar, terpaling yalah kan, seolah-olah bercakap yang benar, terpaling Islam dan sebagainya. Kenapa pula kamu ni mengelak daripada disiasat oleh polis, terpaling ekor masam? Kan, jadi janganlah lari daripada disiasat oleh polis. Kan, patutnya kamu ni serah diri terus. Polis tak nak panggil lagi dengan ura-ura polis nak panggil tu, terus saja serahkan diri kepada polis, senang. Itu belum lagi dah kes berkenaan dengan dia fitnah Selangor. Berbagai fitnah yang dibuat oleh beliau berkenaan dengan negeri Selangor tu. Saya ingat beranilah sangat kan. Dah lepas fitnah tu berani dengan hadapi apa saja situasi selepas tu. Ingat tak dulu Rafizi sampai masuk jail pun sanggup. Tapi pengecut rupanya, polis panggil dia mengelak sampaikan kena tahan.
Okey, kita abaikan dah dulu berkenaan tu. Hari ni kita nak fokus lebih sikit berkenaan dengan kes-kes mahkamah. Berkenaan dengan kes-kes mahkamah yang khususnya di pihak satu lagi lah. Aku nak fokus lebih sikit kepada Syed Saddiq ni khususnya. Jadi jomlah kita kan. Jadi saya lihat 10, saya nak beritahu sini 10 kerosakan institusi negara di bawah Perikatan Nasional. Yang pertamanya, Jalil Rashid sekeluarga diganggu dengan niat mahu menekankan beliau agar letak jawatan PNB. Peguam negara Idrus Harun memfailkan prosiding konten ke atas Malaysia Kini di atas komen pembaca. Isa Samad dilepaskan dari satu tuduhan pecah amanah berkaitan dengan pembelian hotel tanpa kelulusan Board of the Director Felda. Itu tu yakin mas naik. Syed Saddiq dia soal polis hanya kerana mengkritik Muhyiddin Yassin dalam program TV Al Jazeera. Jangan lupa. Inilah kita berkata kerosakan institusi negara di bawah Perikatan Nasional dulu. Musa Aman dilepaskan dari 46 pendakwaan jenayah berkaitan kontrak konsesi balak semasa menjadi Ketua Menteri Sabah. Dan kita hilang 532.8 juta apabila pelabur asing menarik balik pegangan equity akibat hilang kepercayaan kepada Malaysia. Semasa Perikatan Nasional jadi kerajaan. Hanayo, dia soal polis semata-mata bertanya tentang isu perkahwinan bawah umur. Hanya kerana itu. Dan Siti Gabriel, dia soal polis semata-mata desak SPRM menyiasat aktiviti rasuah dalam pembentukan kerajaan pintu belakang. Dan Dr. Narimah Arwin macam itulah, yang berpengalaman luas dilucutkan jawatan pengerusi di LPPKN digantikan dengan ahli politik yang pro kepada Perikatan Nasional. Dan inilah antaranya kita nampak kerosakan institusi di bawah kerajaan pintu belakang. Kita bukan bercakap mengenai Menteri Kesihatan yang menyuruh kita untuk minum air suar masa tu untuk nyahkan COVID-19, ataupun Menteri Pengajian Tinggi yang mahu mengajak beliau menjadi TikTokers. Kita mahu bercakap mengenai kerosakan serius institusi itu, dan itu adalah top 10 lah. Kan top 10 yang saya sebutkan tadi. Bayangkan pelabur asing, dia keluarkan 523.8 juta bersih equity, dan Malaysia pada awal Jun 2020 kira-kira separuh daripada jumlah bersih 1.15 bilion yang ditarik sebelum itu. Kan? Jadi bila ada kerajaan yang kita nampak daripada dasarnya pun dah korup, orang pun tak nak melabur lah di negara yang dipimpin oleh pemimpin yang korup. Jadi kenapa hari ini pemimpin-pemimpin dunia telah memandang ke Malaysia, khususnya negara-negara luar, dia tertarik untuk melabur, dan ada yang tambah pelaburan. Yang sebelum ini kalau kita lihat mereka hanya melabur setakat 25 bilion katakan, ditambahnya lagi kan, supaya bina kilang terbesar di Malaysia dan sebagainya. Itu pun masih lagi puak-puak walau ni duk kata apa? Apa PMX buat, PMX gagal. Macamlah mak badak tu duk kata gagal. Nak suruh first argument yang dia bawa di Wacana Sina adalah PMX harus step down sebab telah gagal, terbukti gagal. Tak mana yang gagal pun tak tahu. Jadi itulah sedikit, dan hari ini kita dikejutkan dengan satu lagi berita berkenaan dengan 4 negeri mungkin bergabung. 4 negeri PN ini mungkin bergabung untuk membentuk satu gabungan, dan dikatakan Tun Dr. Mahathir adalah penasihat ekonomi, dan kumpulan negeri di bawah PN dibentuk untuk fokus kepada pembangunan ekonomi, dan Dr. Mahathir sebagai penasihatnya. Dan 4 negeri bergabung di bawah satu kumpulan katanya. Jadi inilah
kita nampak Mahathir jadi penasihat ekonomi negeri yang ditadbir oleh PN. Biar betul. Kan Mahathir tu layak jadi doktor klinik satu Malaysia saja, Hadi Awang kata dulu. Bukan aku yang kata ni, Hadi Awang yang kata. Jadi Hadi boleh lah ke nak terima sekarang ni doktor klinik satu Malaysia yang jadi penasihat pada ekonomi negeri PN. Sekarang ni dia dah layak ke? Kan? Kelakarlah korang ni sebenarnya. Dan korang ni nak bergabung untuk satu kumpulan, untuk apa sebenarnya? Untuk apa korang ni nak bergabung? Dah macam WWE dah. Betul lah tu. Kedah, Kelantan, Terengganu dan Perlis dalam proses membentuk satu kumpulan yang ditadbir oleh Perikatan Nasional dengan Tun Dr. Mahathir sebagai penasihat tidak rasmi. Ini yang dilakukan oleh Portal Free Malaysia hari ini, memetik Menteri Besar Terengganu sebagai berkata 4 negeri ini akan mengadakan perbincangan untuk pembentukan kumpulan itu. Dia kata 4 menteri besar ni secara prinsipnya bersetuju untuk mewujudkan kerjasama sebab beliau sendiri mengarahkan ahli exco berkaitan untuk berbincang dengan rakan mereka di 3 negeri itulah. Dr. Mahathir kata dia akan mainkan peranan secara tidak rasmi untuk mewujudkan kumpulan 4 negeri berkenaan. Apa pendapat korang sebenarnya? Bila korang dapat satu berita yang macam ni, mereka 4 negeri di bawah Perikatan Nasional nak bergabung untuk membentuk satu jajaran lah kita kira. Apa pendapat korang? Korang rasa orang akan terus pergi melabur ke 4 negeri tu? Pelabur-pelabur luar terus masuk ataupun pelabur-pelabur luar lagi memandang 4 negeri itu sebagai ekstrimnya dia orang ni. Penasihat 25%, betul. Kan? Kenapa dia nak ambil sikap berkecuali tetapi mereka setiap benda dia mengharapkan pertolongan daripada kerajaan pusat. Bab duit dia mengharapkan duit daripada pusat, sekecil-kecil pertolongan dan sebagainya. Tapi dia masih lagi kita nampak ada sikap yang bertentangan dengan kerajaan pusat. Dia tak nak bawa dasar kerajaan pusat. Dia sebagai penasihat Mahathir ni di 4 negeri tersebut. Dia nak bentuk satu gabungan. Itu yang saya pelik tapi benar lah bagi saya nya. Kan? Okey, dan hari ni kita tengok berkenaan dengan DNAA ni sangatlah kita lihat jadi satu topik lah yang hari-hari dipersoalkan, hari-hari dibicarakan. Dan di dalam parlimen itu sendiri kita dapat lihat Syahidan Kasim antara orang yang paling vokal berkenaan dengan DNAA Zahid itu. Jadi kita kena tengoklah balik. Jadi dah nampak sangat dia nak suruh kita sebut. Syahidan Kasim ni dilepas tanpa dibebaskan juga. Dan muka dia masa diumumkan berkenaan, bukan diumum lah, bila orang duk sebut lah juga kan. Dia bising dalam parlimen macam dia tak faham langsung apa itu DNAA. Discharge not amounting acquittal. Dilepas tanpa dibebaskan. Dia pernah dilepas tanpa dibebaskan bagi satu kes cabul setelah keputusan pengadu untuk tidak meneruskan kes walaupun keterangan 5 saksi termasuk mengadu sudah diambil. Dan terdapat 6 lagi saksi patut dipanggil untuk memberi keterangan sebenarnya. Dan kesalahan itu didakwa dilakukan dalam kereta Toyota Harrier di tepi jalan kira-kira jam 11.30 malam di pekarangan Stadium Syed Putra pada 20 Oktober. Dan ketika Kerajaan Perikatan Nasional begitu banyak kes dilepaskan tanpa dibebaskan yang lain lah, termasuk yang Syahidan Kasim punya kes ini. Jadi misalnya kes rasuah Isa Samad, Musa Ahmad, pertuduhan rasuah dan amla kunan, Riza Syahriz Abdul Aziz, iaitu anak tiri Datuk Seri Najib Razak. Dan dalam kes Datuk Seri Zahid Hamidi, kenapa 47 kes Yayasan Akabudi ini dipertikaikan, dimomokkan, dimenganjingkan sampai ke parlimen. Thank you Nurul Nadia. Jadi perlu diingat Datuk Zahid juga pernah menang 40 kes berkaitan syarikat Atra Kirana ketika zaman Perikatan Nasional itu sendiri.
Jadi kenapa tidak petikaikan 40 kes berkaitan dengan syarikat tersebut ketika kerajaan PN memerintah? Tapi korang duduk petikaikan berkenaan dengan DNAA yang 47 kes ini yang belum pun dibebaskan, dilepas tanpa dibebaskan. Korang duk bicara berkenaan dengan sekejap orang yang nak naik ni. Dan itu yang jadi persoalannya hari ini. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, hari ni saya menarik dengar apa-apa ulasan berkenaan dengan apa nama tu kes DNAA tadi tu. Tapi tak apa, bagi cakap dulu, saya nak dengar dulu. Tak apa. Okey, tujuan naiknya apa yang mencetuskan supaya anda ini menarik dan nak naik ini untuk nak tanya apa? Nak tanya atau nak beri pendapat apa? Saya nak bagi pandangan sedikit boleh ke kiranya menyentuh berkenaan dengan kes Zahid masa 40 kes yang dilepaskan sebelum ni dan juga kes 47 yang dilepaskan yang sekarang. Boleh Okey. Dia perbezaan yang berlaku adalah pada dulunya masa 40 kes dilepaskan, 40 kes dilepaskan dan dibebaskan adalah disebabkan keputusan daripada mahkamah dan kes itu telah lepas bicara. Adapun yang berlaku sekarang ni yang dilepaskan 47 kes adalah merupakan satu permohonan daripada DPP untuk menarik balik kes dan juga permohonan untuk dilepaskan tanpa dibebaskan. Dan perkara itu memang terjaga di bawah perkara 145/3 Perlembagaan Persekutuan lah, yang mana menjadi satu budi bicara daripada DPP sendiri untuk membuat dan mahkamah tidak ada apa-apa keperluan untuk menolak perkara tersebut sebab benda tu adalah budi bicara daripada mahkamah, daripada DPP. Jadi bagaimana Cik Yani boleh samakan dua keadaan tu? Saya pun macam pelik jugalah. First of all, anda ni ahli Perikatan Nasional? Saya tak mengaku saya ahli mana-mana. Tapi boleh tengok saya punya latar belakang. Kalau nampak Perikatan Nasional, saya Perikatan Nasional. Sila. Memihak kepada Perikatan Nasional. Saya bercakap atas lunas undang-undang. Saya every time orang masuk ke room saya amat menitik beratkan kejujuran lah ya Encik Firdaus, Zafir ya. Betul. Saya lebih menitik beratkan kejujuran lah supaya saya tahu saya bercakap dengan siapa, supaya kita ni kita tidak akan terkeliru kalau kita nak. Ada orang dia mengaku okey saya ni atas pagar, saya bukan mana-mana pihak atau sebagainya, tetapi dia lebih kepada jelas you pakat kelip, pakat pertahan ni maknanya orang pas ya. Okey, kalau boleh jadikan macam tu sebagai satu bukti, saya serah pada Cik Yani untuk decide. Tak ada masalah. Tadi you tak mengaku. You kata saya bukan mana-mana, tidak ada. Bila saya bercakap atas undang-undang Cik Yani. Kita cakap pasal undang-undang. Saya tahu. Sabar. Cuma saya nak tahu you stand you bagaimana, di mana. Begitu. Stand saja saya tak setuju dengan kes 47 disabitkan dengan katanya ia adalah satu keputusan mahkamah. Saya tak setuju kes 47 dinyatakan bahawa ia okey, ada apa Cik ni? You boleh buka kamera tak? Sorry Cik ni, kalau buka pun gelap juga ni. Sebab saya duduk kat luar, tentang di jalan ni. Pukul 10.50 you dah duduk dalam gelap? Dia duduk kat luar, pukul 9.10 ni malam, bukan pagi. Kalau pagi saya buka lah. Oh, begitu. Okey, tak nak buka kamera lah. Okey, saya kalau tak nak buka kamera, saya pun tutup kamera. Okey, kita play aspek. Saya nak tanya Encik Zafir. First of all, saya nak tanya Encik Zafir. Kalau alasan, you baca tak 11 alasan pendakwaan tu? Okey, silakan. You baca atau tidak? Saya bacakan, okey. Okey, you baca. Apa perasaan you ataupun pandangan you bila 11 kertas pendakwaan alasan oleh Peguam Negara itu berkenaan dengan itu? 11 kertas pendakwaan apa pandangan you? 11 alasan. Okey. Kalau you nak persoalkan apa perbezaannya, kita kena baca 11 alasan kertas pendakwaan itu. 11 alasan kes itu dikenakan DNAA.
Boleh, You boleh, baca boleh. ke tidak? You baca ke tidak? Saya baca, saya baca. You baca dan apa yang tertulis di situ sebenarnya? Kalau you baca, you takkan membuat persoalan begini. Kenapa macam tu Kalau Cik Ani boleh explain sebab apa tak boleh Okey, ataupun sebab tak membuat satu keputusan Peguam cerita. Negara, you tahu Peguam Okey, Negara berkuasa penuh menggunakan okey. budi bicara beliau di bawah perkara 145/3 Perlembagaan Persekutuan, Mhm. dan kita lihat hari ini Mhm. beliau telah pun mengemukakan 11 alasan kepada mahkamah mengapa Zahid Hamidi dilepas tanpa dibebaskan Mhm. berhubung kes mahkamah. Okey. Dan 11 alasan-alasan ini telah pun dilaporkan di akhbar-akhbar harian, boleh ada akses dan dibaca oleh umum. Ok Jadi okey. kadang-kadang orang yang membuat persoalan, dia macam Mhm. kenapa boleh jadi begini? You all tak Mhm. baca 11 alasan pendakwaan itu sehingga kan dan nombor Apa 11 itu okey Cik kalau Yani. kamu baca, you baca tak mengenai Okey, memo sila. dalaman yang dikeluarkan oleh AGC berkaitan dengan kes yang dibicarakan ini yang telah tular Mhm. di social media? Mhm. You baca Okey, ke saya tidak baca. memo Baca. dalaman tu? Saya baca, okey. 2018 yang tu. Okey, apa yang dia tulis di situ kalau you baca? Okey, macam ni Cik Yani, macam ni. Sebab je kita masuk pada isu yang pertama dulu sebab Cik Yani sentuh pasal isu La 11 ilaha illallah. alasan. You kata kenapa Cik sekarang ni Yani, Cik Yani tadi dikenakan sebut dilepas pasal tanpa isu 11 bebas? alasan. Betul Cik Yani? Mula-mula La Cik ilaha Yani illallah. sentuh pasal Okey. 11 Sekarang alasan. ni wait. 11 You alasan kata dulu. tadi 40 kes, sekejap sabar. Okey, 40 sila. kes dilepaskan oleh hakim, betul? Lepaskan oleh mahkamah. Okey, betul. Okey, jadi bila Peguam Negara menyatakan 11 alasan ini Mhm. diberikan dan dibacakan di depan hakim, Mhm. Mhm. dan hakim menerima dan hakim kata okey, saya setuju dan hakim telah menjatuhkan keputusan DNAA ni. Sebab Peguam Negara tak boleh Mhm. melepaskan Zahid. Hanya hakim yang boleh lepaskan Zahid, betul? Cik Yani, saya yakin Cik Yani baca perkara Okey, tak. 145/3, betul? Hakim bersetuju berkenaan dengan 11 alasan yang diberikan oleh pendakwa raya. Okey Cik Yani, Hakim macam ni Cik Yani, bersetuju saya sebab itu explain. dia dikenakan DNAA. Kalau hakim tak setuju, Okey. dia boleh lepas tak? Kalau hakim kata saya tak terima kamu punya 11 alasan pendakwaan ini, 11 alasan untuk dikenakan DNAA kepada Zahid Hamidi ini, saya tak terima, Mhm. adakah dia boleh dikenakan DNA kalau hakim tak terima? Boleh saya jawab Cik Yani? Ya, jawablah. La ilaha illallah. Boleh. Yang you mengampuk tu, you Okey. jawablah tu. Okey, baik Cik Yani. Macam ni, sebab tu saya kata Cik Yani. Saya katakan, saya dah cerita awal-awal sebagai pembukaan kepada Cik Yani tadi, perkara 145/3. Cik Yani baca, saya yakin Cik Yani baca dan juga Cik Yani faham berkenaan dengan perkara 145/3 yang nyatakan kuasa peguam negara untuk memulakan ataupun meneruskan ataupun memberhentikan ataupun dalam bahasa Inggeris kita namakan sebagai discontinue, memberhentikan itu ataupun ketiga-tiga kuasa itu merupakan kuasa budi bicara peguam negara. Baik, berbalik pada soalan Cik Yani tadi. Apabila mahkamah macam kalau ataupun senario yang dibawakan oleh Cik Yani, mahkamah menolak. Saya bagi tahu dekat Cik Yani, kalau mahkamah menolak, di manakah budi bicara AGC? Di manakah budi bicara peguam negara? Kalaulah contoh, kalau saya kata, okey Cik Yani bebas untuk bercakap apa-apa pada malam ni. Tiba-tiba saya menghalang Cik Yani. Adakah Cik Yani merasakan kebebasan tu? Jawapannya tak. Sebab Cik Yani dihalang. Jadi bagaimanakah Apa peguam negara relevannya bang? nak Apa jalankan budi relevannya? Apa bicara tu relevan? Tak ada kalau ada relevan. halangan Dia macam daripada ni lah mahkamah bang. untuk Dia buat? macam ni. Okey, Okey, sila. bila bang, saya beritahu abang beginilah. Mhm. Sekarang ini, kamu Okey. nak mengatakan ada campur tangan PMX, betul? Tak, saya tak Itu kata yang lagi. kamu nak bawa Saya tak ke kata. perbincangan kita. Kamu nak kata sekarang ni ada campur tangan daripada orang politik. Okey, baik. If you said that, kalau ada campur tangan orang politik, wajarkah Datuk Seri Anwar Ibrahim yang masa tu kita tahu akan diadakan PRK Tanjung Pulai dan Simpang Jeram melepas tanpa bebas TPM ini? Itu perkara yang tidak logik lah bagi saya. Dan sebelum itu Muhyiddin Yassin dilepas bebas oleh mahkamah juga. Kalau ada campur tangan bang,
Kalau kita lihat sebelum ni, yang masa Mahathir Mohamad jadi Perdana Menteri, kita kena fikir logik juga. Kalau terlalu teknikal, mungkin orang bawah ni tak berapa nak faham bang. Ya? Jadi kita kena fikir logik juga. Logiknya adalah, abang ni, saya perhatikan abang tak baca pun 11 alasan. 11 alasan tu abang tak baca. Sebab apa saya kata abang tak baca? Sebab bila saya tanya abang kona, bila saya tanya apa 11 alasan pendakwaan, abang kona. Kalau abang baca, abang bagi tahu saya satu aja alasannya. Apa dia? Apa dia alasannya? Bagi saya satu. Kalau abang Alasan baca, dia. kalau abang baca. Okey, baik-baik. Alasan dia ada beberapa yang dinyatakan. Alasan dia yang satu sebab Cik Ani minta satu, saya beritahu. Saya nak Alasan satu. dia antara dia adalah surat representasi yang diberikan secara berkali-kali daripada Zahid Hamidi kepada kepada AGC, kepada pejabat peguam negara, dan juga ada dinyatakan bahawasanya ada saksi-saksi yang perlu untuk dipanggil kembali untuk dinyatakan ataupun ditanyakan kembali berapa untuk dapatkan bukti-bukti yang baru. Okey, boleh ya? Okey, Cik Yani tak berapa perasan surat ada benda ni? representasi tu? Berapa surat representasi tu? Ialah mungkin 3 ke Berapa 4. surat yang telah dihantar? 3 3 ke ke 4 4? mungkin. Ya ke? Ya ke 3 ke 4? Abang ni Saya tak baca pasti biar jumlah. betul. Tak Dia pasti pula jumlah. Okey. Okey, Dia dapat representasi satu lah. satu. Apa dia? Betul Apa dia ke tak Cik Yani dengar? satu? La ilah saya kata satu daripada 11 alasan, bukan satu Ah, representasi bang. okey. Abang Tadi jangan dia bersama nervous representasi. sangat. Okey, Bila terus. nervous, dia akan nampak sangat lah. Macam tu. Okey. Cuba Jadi teruskan. dia menyentuh berkenaan apa ya? Representasi ni tadi abang kata saksi. Betul ke? Dia menyentuh saksi. Itu antara 11 alasan yang lain saya sebutkan. Dalam Saya 11 baca di alasan, sini, dalam 11 alasan bang. tu. Saya baca di Okey. sini, surat representasi tu semasa dituduh menyatakan terburu cuai. Tak ada pun dikata saksi. Cuma surat representasi Ahmad Zahid turut menyentuh isu berkenaan dengan siasatan terhadap tertuduh sebelum, semasa, selepas tertuduh di mahkamah dan yang dikatakan dibuat secara terburu-buru, cuai, peramatan dan tidak lengkap. Dia tak menyentuh saksi pun bang. Siasatan Dia nak tak bawa macam menyentuh mana saksi. kalau tak pakai saksi? Apa dia? Siasatan nak buat macam mana kalau siasatan nak buat macam mana Surat kalau saksi tak ada? representasi tu yang di 11 alasan ni, saya tak kata di mahkamah bang. Saya kata 11 alasan ni, kalau sentuh pasal representasi tu mengenai apa? Mengenai apa yang saya beritahu tadilah. Faham ke tak faham? Cik Yani macam ni. Kita bagi satu Okey. senario macam ni lah. Cik Yani dipertuduhkan melakukan satu kesalahan. Contoh, saya tak kata Cik Yani buat salah, saya kata contoh. Cik Yani dipertuduhkan untuk buat satu kesalahan. Maka siasatan dibuat sebelumnya lah, sebelum dipertuduhkan, diberikan tuduhan kepada Cik Yani. Baik, macam mana siasatan dilakukan? Cuba Cik Yani, mungkin Cik Yani Tak boleh faham kongsikan. soalan. Tak faham? Macam mana? Tak faham soalan tu. Okey. Macam mana saya dipertuduhkan, lepas tu saya macam mana? Sebelum Cik Yani dipertuduhkan mesti ada siasatan, betul? Dipertuduhkan mesti ada siasatan. Yes, okay. Thank you Betul. Daniel. Okay. Lepas tu? Saya dapat tak? Betul, tak dapat ke? Lepas tu? Okey, baik. Sebelum Cik Yani dipertuduhkan ada siasatan, betul? Okey, siasatan macam mana siasatan dilakukan? Okey. Dalam 11 alasan itu juga, satu Cik memo Yani, dalaman yang masuk pada dikatakan, contoh yang saya bagi dulu. biarlah saya jawab, mengikut ulasan yang saya nak jawab. Kamu janganlah menyemak kalau saya nak jawab. Kalau kamu baca satu memo dalaman yang dikatakan dikeluarkan oleh AGC berkaitan kes yang sedang dibicarakan yang tular di sosial media yang pada 2018 yang AGC sedang mengambil langkah mengesahkan kandungan memo dalaman itu dan berpendapat penting kerana ia menyentuh secara langsung isu yang dibangkitkan oleh Zahid melalui representasi yang dikemukakan untuk menguatkan lagi alasan siasatan secara menyeluruh dijalankan AGC bagi kes membabit Ahmad Zahid. Di dalam memo itu, abang tahu tak dia tulis apa? Memo dalaman AGC itu abang tahu tak dia tulis apa? Okey, saya minta untuk Yani ceritakan, mungkin saya faham lain, Cik Yani faham lain. Abang tak tahu ke, abang tak pernah baca ke, abang tak pernah tengok?
Yang mana satu? Saya bagi Yani untuk cakap kan. Sebab kalau saya cakap salah. Betul tak? Saya tak Sila ada Yani. salah. Soalan saya direct dan clear. Adakah abang pernah baca memo dalaman yang tular itu pada 2018? Soalan saya Silakan. very clear, very clear. Kalau saya Do cakap you, saya baca do macam you mana? read it or not? Kalau you baca, you cakaplah you baca. You tak Okey, baik. payahlah nak Saya kata saya duduk baca begini, kan. begitu, begini, begitu. Do you read it or not? Hello? Hello? Oh, sorry. Hello? Internet. Hello? Ha. You nak pergi mana? You nak Saya pergi mana? You baca. baca, you jawab dulu. Dah, internet saya tak okey. Okey, silakan. Saya baca. You baca. Okey. Apa yang tertulis di situ? Hello? Hello? Apa yang Hello? tertulis di Okey ke? situ, bang? Aduh, apa benda Alah, tadi ni? buat line tak Jap. okey pula dah dia ni. Cakaplah. Apa yang tertulis kat situ? Silakan Cik ni. Janganlah sekejap hello. Kenapa ni, bang? Relax lah. Silakan Cik ni. Apa yang silakan? Saya tanya abang. Memo 2018 tu dia tulis apa? Ya Allah, susah benar abang nak jawab. Okey. Okey, macam ni Cik ni. Macam Orang aja ni. bang. Tak abang bercakap, saya yang bercakap. Saya tak naikkan orang lain yang nak naik ni. Walaupun ramai orang lain nak naik. Cepat. Okey, Kita Cik ni. get Okey. started Baik. orang je. Abang nak suruh saya naikkan Saya orang. lihat. Okey, saya tak baca. Boleh ya? Okey, saya tak baca. Okey, Cik ni boleh explain kat saya? Lah, tadi abang kata abang baca. Sekejap abang kata abang baca. Korang kat bawah ni, tadi dia kata dia baca ke dia tak baca? Tengok tu dia nak pergi mana pula. Lepas tu sekejap dia kata tak baca. Abang cakap elok-elok lah bang. Come on lah. Kalau tak baca, abang katalah tak baca. Orang bawah semua cakap abang baca tadi. Lepas tu Kita explain to tiba-tiba me lah. abang cakap abang tak baca. Yang mana satu saya nak Tak dengar baca, abang okey. cakap ni? Please explain to me, Cik Yani. Please explain to me. Explain to you. Just now you said you baca, you read the document, that tular, that viral. Okey, jadi Now, Cik Yani baca kan? Betul? Cik Yani baca? of course lah, I Oh, have of it course. with me So right now. explain to us. Yes. Ramai-ramai cuma nak tahu apa benda yang Cik Yani baca. Cuba sila explain. Pula dah. Itulah saya kata bang. Abang ni, abang kata abang baca 11 alasan tu, dan 11 alasan tu ada memo dan memo yang tular baru ni berkenaan dengan memo dalaman AGC berkenaan dengan Zahid punya kes. Lepas tu Okey. abang kata abang baca semua. Lepas tu bila saya duk soal-soal abang berkenaan dengan apa memo itu, abang kata apa? Abang kata saya baca. Lepas tu saya tak baca. Itulah. Okey, baik. Kita Kalau explain lah. kita lihat, yelah sabarlah, ilaha illallah. Sila. Sabar. Memo tersebut mengatakan kes ini, berkenaan dengan kes ini, dia memang terburu-buru penuduhannya. Terburu-buru penuduhannya dan tak ada bukti yang kukuh untuk disabitkan bersalah. Memo itu. Jadi, kalau dua memo itu sahih pada 2018, itu menandakan ada salah guna political prosecution lah, macam berbentuk politik. Sebab dikatakan sebelum, dan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjawab di Singapura perkara yang sama. Betapa peliknya. Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri bercakap berkenaan dengan dilepas bebaskan DNAA kes Zahid ini bila Mahathir panggil Zahid pada satu masa hari itu untuk dia ni membubarkan UMNO dan Datuk Seri Zahid Hamidi tidak bersetuju. Seminggu selepas itu dah dikenakanlah tindakan inilah tindakan yang kes mahkamah ni terhadap beliau. 40 kes berkenaan VLN hari itu dah lepas bebas dah kan. Yang ini pula Mahkamah ambil maklum berkenaan dengan penubuhan RCI oleh Jemaah Menteri untuk menyiasat tulisan bekas Peguam Negara Tommy Thomas. Masa itu Tommy Thomas adalah satu lantikan oleh Mahathir Mohamad lah. Dan dalam memo pada 2018 itu menyebut bahawa pertuduhan teratas Zahid ni tidak ada bukti yang kukuh. Dan bila tidak ada bukti yang kukuh, maknanya
kenapa diteruskan juga? Itu yang jadi kita punya persoalan di sini. Bila dah keluar memo 2018, memo dalaman AGC ni, tapi diteruskan juga pendakwaan Jadi terhadap memo dalaman tu dia hantar kat siapa je ni ya? memo dalaman tu tular lah. Nak hantar kat siapa Ya, saya tak betul. tahulah kan. Memo dalaman Takkan mesti saya, kena ada hantar kat siapa, betul tak? Ah,